Electronic configuration, SPDF notation for atom. Electronic configuration shows the arrangement of electron in an atom or ion. For example, magnesium atom, it has 12 proton number, so elektron pun ada 12. Masa sekolah dulu, you all belajar, 12 elektron tu kita akan susun 282. That means 2 elektron yang pertama tu kita akan susun dalam first shell macam ni. 8 elektron ni kita akan susun dalam second shell macam ni. Dan 2 lagi elektron tu kita akan susun dalam third shell macam ni. But for matriculation, we will go a bit detail in electronic configuration. For magnesium, it will be written like this. That means 2 elektron yang ada dalam first shell ni, kita akan tulis dia sebagai 1s2 yang membawa maksud 2 elektron dalam first shell ni disusun dalam orbital 1s. This is 1s orbital. 8 elektron dalam second shell ni, kita akan tulis dia sebagai 2s2 2p6 yang membawa maksud daripada 8 elektron, 2 elektron berada dalam 2s orbital yang ni, 6 lagi elektron berada dalam 2p orbital yang ni. 2 elektron yang berada pada third shell ni kita akan tulis dia sebagai 3s2 yang membawa maksud 2 elektron berada dalam 3s orbital yang ni. So that means masa sekolah dulu you all hanya belajar elektron ni disusun dalam shell yang mana ataupun petala yang mana. But in matriculation, kita bukan sekadar belajar elektron ni disusun dalam shell yang mana, tapi elektron ni disusun dalam orbital yang mana. Electronic configuration can be represented using two methods. The first one is like this. This is what we call as SPDF notation. And the second one is like this. This is what we call as orbital diagram. In order to write SPDF notation and orbital diagram, there are three principles and rules that we need to apply. The first one is Aufbau principle, the second one is Pauli's exclusion principle, and the third one is Hund's rule. According to Aufbau principle, electrons are arranged in its atomic orbitals in order of increasing energy. That means elektron ni akan disusun dalam atomic orbital dalam susunan energi yang meningkat. So macam mana kita nak tahu orbital tu energinya rendah ataupun energinya tinggi? Kita kena faham dulu sifir untuk Aufbau principle. Untuk buat sifir dia, kita kena tahu dulu apa orbital yang ada dalam setiap shell. Untuk first shell, kita ada 1s. Second shell, kita ada 2s and 2p. Third shell, kita ada 3s, 3p and 3d. Fourth shell, kita ada 4s, 4p, 4d and 4f. So, kita tulis macam ni. First shell, 1s. Second shell, 2s, 2p. Third shell, 3s, 3p, 3d. Fourth shell, 4s, 4p, 4d, 4f. Sifir ni kita boleh tulis sampai 7 shell sebab periodic table kita bermula daripada period 1 until period 7. Shell yang kelima kita akan tulis maksimum sampai 5f. Shell yang keenam kita akan tulis sampai 6d. 6f ni walaupun dia wujud tapi dalam periodic table tak ada elemen yang guna orbital 6f. Cuba cari ada 6f kat sini. Tak ada kan? 7 shell kita akan tulis sampai 7p. 7d dan 7f wujud tapi tak ada elemen yang guna orbital tersebut. Daripada sifir ni, kita boleh determine energy of orbital. Cara nak baca sifir ni, kita akan baca serong-serong macam ni. So, the lowest energy orbital is 1s, followed by 2s, followed by 2p, followed by 3s, followed by 3p, followed by 4s, followed by 3D. Soalan yang biasa ditanya dalam exam, paling jauh pun biasanya dia pergi sampai 3D. So sekarang kita dah tahu, orbital yang paling rendah energi adalah 1s dan orbital yang paling tinggi energi setakat yang kita tulis dekat sini adalah 3D. So according to Aufbau principle, elektron ni kita akan susun mengikut susunan energi yang menaik.
That means kita akan susun elektron dalam 1s dulu. 1s dah penuh, kita susun dalam 2s. 2s dah penuh, kita susun dalam 2p dan seterusnya sampai 3d. Kalaulah kita susun sampai 3d, masih ada lagi baki elektron. So kita akan susun pula baki elektron tu dalam orbital seterusnya iaitu 4p, 5s, 4d dan seterusnya mengikut bacaan serung-serung ni. Untuk susun elektron dalam orbital, kita bukan sekadar kena tahu energy of orbital, tapi kita juga kena tahu maksimum elektron yang boleh diisi dalam sesuatu orbital. Kalau kita tengok orbital yang saya tulis dekat sini, ini semuanya adalah orbital S. Dekat sini adalah p orbital, dekat sini d orbital, dekat sini f orbital. Kita dah belajar dalam quantum mechanics, S orbital hanya ada satu orbital, P orbital has 3 orbitals, D orbital has 5 orbital, and F orbital has 7 orbitals. So this is number of orbital yang kita discuss tadi. So as we know, satu orbital dia boleh occupy 2 electron. So kalau S orbital dia ada satu saja orbital, so maksimum elektron yang dia boleh occupy adalah 2 electron. P orbital ada 3 orbital, so maximum electron 6 electron. D orbital ada 5 orbital, so maximum electron is 10 electron. F orbital ada 7 orbital, so maximum electron is 14 electron. Kita tengok contoh soalan SPDF notation. Write the SPDF notation for oxygen atom and titanium atom. So kita buat dulu CV akhbar. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p. Dan arrow yang serong-serong ni jangan lupa. Kemudian kita masukkan maksimum elektron, S 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron, F 14 elektron. Next, kita kena tengok proton number. So, oxygen has 8 proton number. So, it has 8 electron. Proton number boleh refer dekat table of relative atomic masses. So, according to akhbar principle, kita akan mula isi elektron kita ni dalam orbital yang paling rendah energy, which is 1s. So, 1s, S maksimum boleh masuk 2 elektron. So, kita tulis 1s2. So, daripada 8 elektron, dah susun 2, baki lagi 6 elektron untuk disusun. 1s dah penuh, kita akan isi dalam 2s. 2s pun maksimum boleh isi 2 elektron. So 6 tolak 2 berbaki lagi 4. 2s dah penuh, kita akan isi 2p. P maksimum boleh masuk 6 elektron, tapi kita punya elektron hanya berbaki 4. So kita kena faham 6 elektron ni maksimum. Kalau nak isi kurang daripada 6 pun boleh. So kita akan isi 2p4. So 4 tambah 2 tambah 2, 8. Next is titanium. It has 22 proton number, so it has 22 electron. First, kita akan susun elektron dalam 1s orbital. S maximum 2 electron, so 1s2. So, berbaki lagi 20 elektron nak susun. 1s dah penuh, 2s pula. So, 2s pun maksimum 2 elektron. So, 20 tolak 2, berbaki lagi 18 elektron nak susun. 2s penuh, kita isi 2p. 2p maksimum 6 elektron. So 18 tolak 6 baki lagi 12 elektron nak susun. 2p dah penuh, seterusnya 3s. 3s maksimum boleh masuk 2 elektron. So 12 tolak 2 berbaki 10 elektron lagi nak susun. 3s dah penuh, kita isi 3p. 3p maksimum 6 elektron. So 10 tolak 6 berbaki lagi 4 elektron kita nak isi. So, seterusnya adalah 4s. 4s maksimum 2 elektron. So, 4s2. So, 4 tolak 2 berbaki lagi 2 elektron. Lepas 4s adalah 3d. 3d maksimum boleh isi 10 elektron. Tapi kita hanya ada baki 2 elektron saja. So, kita tulis 3d2. CV akhbar dengan pengiraan baki elektron ni tak ada markah pun. Kalau tak buat pun tak apa. Ada setengah orang, bila dia dah settle susun elektron mengikut akhbar prinsipal macam ni, dia switch kedudukan 4s dan 3d jadi macam ni. Yang depan ni masih lagi sama, yang belakang ni je tukar 3d2, 4s2.
Kenapa dia susun semula macam ni? Sebab dia tak nak shell tu bercampur aduk. Kalau macam ni kita akan nampak ni first shell, second shell, third shell, fourth shell. Kalau yang atas ni dia bercampur sikit. First shell, second shell, third shell, fourth shell, kembali kepada third shell. Dua-dua SPDF notation ni betul. Tapi kalau tanya saya personally, saya prefer yang atas ni sebab tak perlu dah pening-pening fikir nak switch orbital. Cukup sekadar kita susun elektron mengikut Aufbau principle. Thank you for watching.